binti Muhammad Burhanuddin, nombor matrik 058472. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Izzati binti Mazin, nombor matrik 058534. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Misara binti A.K. Rohaizan, nombor matrik 058667. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atikah binti Muhammad Nazil, nombor matrik 058483. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kos Diploma Pentadbiran Islam SEM 3. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu perkara dan tujuan dakwah. Dakwah ini adalah satu istilah yang tidak asing yang kita dengar di dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia. Dakwah adalah satu ibadah dan ia difardukan kepada semua umat Islam, tak kira di mana pun yang berkemampuan. Maksudnya di sini ialah apabila seseorang itu sampai seruan agama Islam kepadanya, dia difardukan untuk berdakwah ataupun mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Seperti mana yang kita tahu, dakwah ini adalah tugas para nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Baginda mendapat perintah dakwah yang pertama yang diturunkan daripada Allah kepada baginda. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada banyak menyebut tentang suruhan untuk berdakwah. Walaupun ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia sebenarnya ditujukan kepada semua umat Islam di atas dunia ini untuk keluar pergi berdakwah kepada orang lain. Tujuan dakwah ini sendiri adalah untuk menerapkan dalam diri orang lain supaya mentauhidkan Allah dan mengajak orang lain supaya mengikuti ajaran Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam. Surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat benda yang baik dan melarang daripada melakukan perkara yang buruk dan keji. Dan barang siapa yang bersikap sedemikian, maka dia adalah orang yang berjaya. Dakwah dari segi bahasa ialah satu alat yang digunakan untuk menarik orang lain kepada ajaran agama Islam. Dari segi istilah pula, dakwah ini terdapat banyak maksud. Saya petik daripada kata-kata Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dakwah ini adalah seruan ataupun ajakan. Ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan hukum dakwah. Ada yang menyatakan ia adalah fardu ain bagi setiap umat Islam seperti fardu sembahyang. Sesiapa yang meninggalkan dakwah adalah berdosa di sisi Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Ada juga yang menyatakan fardu kifayah berdasarkan ayat وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, iaitu yang berdakwah kepada kebajikan, serta yang menyuruh untuk berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada melakukan segala perkara yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian itu ialah orang-orang yang berjaya. Di sini dinyatakan bahawa
terdapat beberapa akhlak dan tingkah laku yang perlu dipamerkan oleh seseorang pendakwah itu. Seseorang pendakwah hendaklah sentiasa berkata benar dalam apa jua keadaan. Tidak boleh sama sekali untuk menipu dalam perkara gurauan ataupun mendidik anak-anak ataupun dalam tujuan dakwah. Kerana menipu itu akan menyebabkan orang akan merasa diperbodohkan, lalu mereka akan membenci seseorang pendakwah dan agama Islam. Selain itu, seseorang pendakwah juga hendaklah sentiasa bersifat sabar. Sifat sabar itu dapat mempertahankan dalam arena dakwahnya serta dapat menarik simpati dan penghormatan masyarakat. Selain itu, seseorang pendakwah juga hendaklah melakukan kerja dakwah itu ikhlas kerana Allah Ta'ala tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Seseorang pendakwah juga perlu menunjukkan sikap dan setiap perbuatan yang didakwahkannya. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah kamu yang berkata-kata dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa beristiqamah dalam meneruskan dakwah demi menegakkan agama Islam, insya-Allah. Tugas menyampaikan dakwah kepada orang ramai adalah wajib ke atas seluruh mukallaf. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW mewajibkan untuk kita berdakwah kepada orang ramai. Kita tidak perlu menjadi baik untuk berdakwah kepada orang, akan tetapi berdakwahlah kepada orang untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dapat berbagai cara untuk berdakwah kepada orang awam pada masa yang perlu diterapkan dalam diri seorang pendakwah. Yang pertama ialah berdakwah dengan akhlak. Seperti mana sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua ialah dakwah dengan bijak ataupun dakwah dengan menggunakan akal, yakni berhujah dengan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Akan tetapi ada satu hadis Nabi yang melarang kita untuk menipu atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menempah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdusta atas nama baginda. Tiga ialah berdakwah menggunakan fatwa yang diijtihadkan oleh ulama pada hari ini. Kita digalakkan untuk berdakwah, tapi sebelum berdakwah tuntutlah ilmu untuk mengetahui sama ada apa yang kita sampaikan itu betul ataupun salah, sama ada ia berlandaskan agama Islam ataupun tipu daya syaitan sahaja. Seperti mana yang kita tahu, dakwah kepada orang ramai adalah perkara yang baik, akan tetapi dia mempunyai banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh pendakwah masa kini. Saya petik satu pepatah Arab yang berbunyi, semakin jauh sesuatu kaum itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyaklah fitnah-fitnah akhir zaman yang akan kelihatan seperti mana yang berlaku pada zaman kita hari ini. Antara langkah-langkah untuk menghadapi cabaran-cabaran dakwah masa kini ialah para pendakwah masa kini ataupun ustaz perlu menggunakan medium seperti Instagram ataupun Telegram untuk menyampaikan dakwah mereka tanpa perlu bersemuka kepada orang ramai. Hal ini dapat menghapuskan fikiran negatif masyarakat tentang dakwah yang sepatutnya dilakukan hanya di masjid. Yang kedua, kita dikejutkan dengan berita pemalsuan surah dan Al-Quran pada baru-baru ini yang dinamakan surah Corona. Tapi
untuk orang awam seperti kita yang tidak mempunyai ilmu agama yang tinggi, kita mungkin akan beranggapan bahawa surah Corona itu betul-betul ada dalam Al-Quran. Sebenarnya dia adalah surah yang dipalsukan. Untuk mencegah pemalsuan surah dan hadis ini, para pemerintah ataupun kerajaan perlu mengenakan tindakan undang-undang kepada mereka yang memasukkan surah dan hadis ini dengan hukuman yang sewajarnya kerana mereka telah menodai agama Islam yang suci ini. Untuk menyatu padukan umat, dakwah boleh dilakukan dengan pelbagai cara agar tercapai tujuan dakwah tersebut. Namun, perlu diperingatkan bahawa setiap cara yang digunakan itu mempunyai kelemahan dan kekurangannya. Dakwah merupakan kewajipan setiap Muslim. Dakwah juga ialah satu upaya penyebaran misi keagamaan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatu padukan umat Islam. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam memilih cara yang tepat dan terbaik berdasarkan keadaan objek yang didakwahi. Contohnya seperti memerhatikan faktor usia, pengetahuan, status sosial dan sebagainya. Apabila kita berdakwah, kita dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di samping itu juga, kita dapat menarik lebih ramai orang, sama ada orang Islam maupun yang bukan Islam, mendalami agama Islam. Di samping itu, kita juga dapat memberi kesedaran betapa pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan seharian manusia dan juga dapat memperbaiki akhlak manusia yang rosak, terutamanya akhlak manusia akhir zaman yang banyak terpesong daripada ajaran Islam. Selepas itu, dakwah ini dapat mengajar manusia mengenai ajaran Islam yang sebenar dan akhir sekali, dengan berdakwah, ia dapat mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran dan melaksanakan amar makruf nahi munkar. Oleh itu, setiap pendakwah perlulah bijak dalam berdakwah dengan menggunakan kaedah-kaedah yang betul dalam berdakwah, sama ada secara rahsia ataupun terus terang, lembut ataupun kasar mengikut suasana tempat pendakwah, dan juga pendakwah perlulah melihat keperluan umat Islam. Selain itu, pendakwah juga haruslah teguh pendirian dan tetap jiwa untuk menjamin kelangsungan dakwahnya. Walaupun jalannya sebagai pendakwah itu banyak dugaan, sama ada dalam bentuk susah dan duka maupun dalam bentuk senang dan suka. Sekian sahaja daripada kami. Semoga kita sebagai umat Islam dapat berjihad fisabilillah dalam berdakwah menyampaikan ajaran Islam, di samping berjuang untuk mempertahankan agama Islam.